Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz Arak, kamu dapat baca doa masing-masing lah, no? Baca doa masing-masing. Doa kita nak baca. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita supaya mudah menerima ilmu. Sebab ilmu ni, Ustaz mengajar ni, Ustaz hanya penyampai saja. Ustaz hanya sampaikan saja. Tapi yang nak bagi ilmu ni ialah siapa? Yang nak bagi ilmu dekat kamu Allah. Ustaz tukang sampai saja. Ustaz tukang cerita saja. Tapi kamu nak dapat ilmu atau tak dapat tu ialah Allah yang bagi. Okey. Baik. Jadi hari ni kita akan sambung lagi tentang hadis yang kita belajar minggu lepas. Hadis keempat minggu lepas, hadis yang bertajuk tentang hukum meninggalkan solat. Kita dah baca separuh dah syarah hadis. Kan? Muka surat 13 tu kita dah baca separuh dah. Hari ni kita akan sambung lagi syarah hadis lagi separuh. Lepas tu pengajaran hadis. InsyaAllah ada masa kita akan sambung pula hadis yang kelima. Baik. Muka surat 13. Perenggan yang ketiga. Yang bawah kali tu. Perenggan last bawah kali tu. Yang sembahyang merupakan amalan utama tu. Siapa nak baca? Muka surat 13. Hadis muka surat 13. Masih lagi dalam tajuk hukum meninggalkan sembahyang. Ataupun senang cerita hukum meninggalkan solat. Sebab Pak Ustaz tadi sebut hukum meninggalkan solat? Sebab bila sebut sembahyang ni, orang Hindu pun sembahyang, betul tak? Orang Hindu pun sembahyang. Orang Kristian pun sembahyang. Dia pun sebut sembahyang juga. Tapi bila kita sebut solat ni, yang kena solat ialah orang Islam saja kena solat. Orang Kristian tak kena solat, orang Hindu tak kena solat, orang agama Buddha pun tak kena solat. Kita je orang Islam je kena solat. Lebih sedap kalau kita sebut solat. Okey. Siapa nak baca perenggan yang ketiga? Bawah tu, muka surat 13. Muka surat 13. Ustaz, saya baru masuk surat berapa? Muka surat 13. Hasni Hussein siapa tadi ni? Okay, yang baru masuk tu muka surat 13. Okay, Afar baca Afar. Perenggan ketiga. Afar pertama masuk, Afar baca. Perenggan ketiga, bawah tu, muka surat 13. Sembahyang merupakan Yang sembahyang amalan tu kau Ustaz? Yang sembahyang merupakan amalan tu kau? Ya, tu. Sembahyang merupakan amalan utama dan dihisab oleh Allah di akhirat kelak. Jika sempurna sembahyang seseorang, maka amalan yang lain akan menjadi mudah. Jika ibadah yang dilakukan tidak sempurna, akan menyebabkan amalan yang lain tertolak dan menjadi payah dalam hisabnya di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Okey. Baik. Jadi pada muka surat 13 tadi, yang bawah tu, perenggan bawah tu, kita akan sambung hari ni. Afwa ada baca tadi. Okey, jadi poin pertama yang dia bagi tahu dekat kita iaitu sembahyang merupakan peramalan utama ataupun perkara utama yang akan dihisab, yang akan dihitung, yang akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti bila mana kita bangkit di hari akhirat nanti. Okey. Bila hari akhirat tiba, semua manusia, semua makhluk akan mati. Bila sebut makhluk ni, bila sebut semua alam ni akan mati. Seluruh alam akan musnah. Okey. Bila sebut alam ni, bila sebut alam, apa maksud alam? Siapa tahu? Apa maksud alam?
Semua alam akan musnah, semua alam akan binasa. Bila mana tibanya hari kiamat. Siapa tahu maksud alam? Alia tahu? Tak tahu? Okey. Alam ni maksud dia ialah, kalau bahasa Arab dia, kullu ma siwallah. Apa maksud dia? Iaitu semua perkara, semua benda kecuali Allah. Itulah maksud alam. Bila sebut semua benda, semua perkara kecuali Allah, ialah alam, maksudnya kita manusia alam, haiwan alam, bumi alam, langit alam, malaikat alam, jin alam, iblis alam, lagi apa lagi? Awan alam, lagi apa lagi? Semua benda lah. Apa dia, Syafi? Pokok pun alam. Semua benda ni ialah alam, kecuali Allah. Allah sahaja bukan alam. Ingat no? Allah sahaja bukan alam. Tak kira lah apa pun, syurga, neraka, malaikat, jin, iblis, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, langit, lagi baik langit, bumi, semua ialah alam. Iaitu setiap perkara atau setiap semua benda kecuali Allah ialah alam. Nanti bila tibanya hari akhirat, seluruh alam, sebenarnya semua alam ni akan musnah. Planet-planet, matahari, bulan, semua akan musnah. Sebab dia alam. Kan? Jadi planet bayi, planet Marikh, planet Jupiter, lagi planet bayi, planet Pluto, planet apa lagi? Ustaz tak ingat. Planet Mercury. Banyak lagi planet, semua planet dah lupa. Ustaz tak ingat, lupa lah sains. Kan? Semua planet akan musnah. Sebab apa? Sebab alam. Satu je tak musnah, iaitu Allah. Allah je yang tak binasa. Allah je tak musnah. Sebab Allah bukan alam. Sebab Allah ni ialah Tuhan. Allah ni pencipta kita. Kalau pencipta pemusnah, maka kita semua pun tak sempurna lah. Jadi Allah ni maha sempurna. Allah dia takkan binasa. Jadi benda lain je semua binasa. Kan? Dan makhluk terakhir, alam yang terakhir, makhluk terakhir yang akan binasa, matilah kali siapa dia? Malaikat. Malaikat apa lah kali dia mati? Malaikat cabut nyawa. Malaikat cabut nyawa. Sebab waktu tugas dia dah kecabut semua nyawa habis dulu. Semua malaikat, termasuk malaikat Israfil yang tiup sangkakala kan. Bila malaikat Israfil dia tiup sangkakala pertama, malaikat Israel dia akan cabut semua nyawa. Termasuk nyawa-nyawa malaikat. Termasuk nyawa malaikat tiup sangkakala tu. Lepas tu bila mana malaikat Israel dah cabut nyawa malaikat Israfil, lepas tu Allah pun suruh malaikat Israel cabut nyawa sendiri. Sebab tugas cabut nyawa ni malaikat Israel seorang dia buat. Dan nyawa dia sendiri cabut. Orang lain tak cabut. Sebab orang lain tak kerti cabut nyawa. Dia seorang je. Allah memang bagi tugas dia tu. Tugas dia mencabut nyawa. Jadi siapa cabut nyawa malaikat Israel? Malaikat Israel sendiri yang cabut nyawa dia sendiri. Bila cabut nyawa, Allah hidupkan kembali malaikat Israfil dan malaikat lain. Hidup balik, malaikat Israfil akan tiup sangkakala yang kedua. Semua makhluk akan bangun. Manusia akan hidup balik semua. Haiwan-haiwan hidup balik, tapi mereka akan hidup sebagai tanah. Dapat hidup sebagai tanah. Manusia je akan hidup balik dekat akhirat nanti. Jadi bila mana bangun di hari akhirat, kan? Bangun di hari akhirat, perkara pertama yang Allah nak tanya, perkara pertama yang Allah nak hitung, nak kira, ialah solat. Allah akan tanya, hampa solat tak? Itu benda pertama. Kalau solat pun hampa fail, solat pun gagal, memang kira kata peluang nak masuk syurga tu tipis lah. Peluang nak masuk syurga tu sangat-sangat sikit peluang nak masuk tu. Sebab apa? Sebab benda yang paling besar, kan, benda yang paling besar itu solat. Solat pun tak lepas, maka macam mana kita nak masuk syurga? Sebab kita bangun, nanti kita hidup balik nanti, benda pertama Allah tanya tentang solat. Jangan main-main. Solat ni bukan benda kecil, benda yang paling besar sekali. Benda paling besar hidup kita ialah solat. Benda yang paling besar hidup ni solat. Sampai satu tahap, solat ni merupakan kira amalan yang paling besar lah. Kira kata kalau kita berpuasa, contoh, kita berpuasa tapi tak solat, maka puasa kita tak diterima.
Kita bayar zakat tapi kita tak solat, solat kita tak kita tak solat, maka zakat kita tak terima. Buat baiklah banyak mana pun tapi kalau tak solat, amalan lain Allah tak akan terima. Sedekah berjuta-juta tapi tak sembahyang, tak solat, Allah tak terima sedekah kita. Puasa setiap hari puasa. Setiap hari puasa, bukan cakap Isnin Khamis. Setiap hari dia berpuasa. Bulan puasa lagi, puasa sunat pun puasa setiap hari. Puasa yang bulan puasa lalu. Tengok-tengok tak solat, tak terima. Allah tak terima. Solat ni dia ibarat baldi tak, baldi timba. Ibarat timba. Kan? Jadi kita bubuh ayak. Kalau baldi yang elok, maka ayak akan penuh. Kalau solat kita elok, maka pahala hak lain akan mai masuk banyak. Pahala sedekah mai, pahala puasa mai, pahala bayar zakat mai, pahala taat ibadah akan masuk dalam timba tu, akan mai masuk. Bila timba tu elok, ayak akan masuk penuh, betul tak? Ayak akan masuk dengan penuh. Maknanya pahala lain pun akan masuk mai masuk. Pahala akan jadi banyak. Tapi kalau timba tu bocor, kita bubuh ayak turun bawah. Macam tu lah kita. Kalau kita tak solat, kita berpuasa tapi tak dapat apa. Ibarat timba yang bocor, kita bubuh ayak. Ayak tak penuh-penuh. Bubuh, dia turun bawah. Bubuh, dia turun bawah. Rugi tak? Ayak pik dah buka, tapi timba bocor, kita bubuh, ayak tak penuh pun. Ayak mengalir keluar. Rugi tak? Rugi. Macam tu lah kita kalau kita tak solat. Kalau kita tak solat, buatlah apa pun, maka amalan kita Allah takkan terima. Amalan kita Allah takkan terima. Boleh faham? Ingat, yang pentingnya cerita dia, kita kena solat. Mau tak mau, larat ke tak larat ke, letih ke tak letih ke, malas ke atau rajin ke, tak kena solat. Macam Ustaz cakap minggu lepas lah, kan? Sakit, solat cara sakit. Sihat, solat cara sihat. Kita kena solat ikut kemampuan. Yang penting kena solat. Boleh faham? Yang penting kena solat. Tak kira lah macam mana sekalipun, kena solat ikut kemampuan. Kecuali kalau ada uzur syar'i. Ada uzur syar'i. Contohnya perempuan. Perempuan nanti macam kamu, nanti bila kamu dah besar sikit, kamu akan setiap bulan, kamu akan datang bulan, kata. Dalam perempuan dia akan datang bulan, dia akan keluar darah haid, iaitu darah kotor. Dalam tempoh sebulan kali dia akan keluar darah tu. Jadi perempuan dalam tempoh keluar darah tu, dia dalam keadaan tidak suci. Perempuan berada dalam keadaan tidak suci sebab dah keluar darah kotor. Jadi dia tak boleh solat. Macam tu tak apa, dimaafkan. Tak solat sebab dia memang tak boleh solat, bukan tak mau solat, tapi memang tak boleh solat. Allah tak bagi solat time tu sebab time tu perempuan berada dalam keadaan tidak suci. Tapi lelaki tak ada cuti. Lelaki tak ada cuti. Sihat ke tak sihat ke, patah tangan ke patah kaki, tetap kena solat. Solat ikut kemampuan. Tak larat. Contoh patah tangan, takbir tak boleh angkat tangan, tak angkat tangan. Yang penting takbir Allahu Akbar. Tak angkat tangan tak apa. Kalau sihat elok, Allahu Akbar, angkat tangan ikut kemampuan. Kalau tangan patah, tangan tak larat angkat, takbir je lah Allahu Akbar, tak payah angkat tangan. Tangan pun tak payah letak kat sini. Sebab apa? Sebab tak mampu. Solat ni mengikut kemampuan kita. Ikut kemampuan. Okay, boleh faham? Yang penting jangan meninggalkan solat. Sebab minggu lepas Ustaz beritahu, hukum meninggalkan solat ni sama dengan hukum menjadi kafir dan juga syirik. Syirik dengan kafir ni satu dosa yang memang Allah tak akan ampunkan sampai bila-bila. Allah memang tak akan ampunkan sampai bila-bila. Kecuali kalau kita bertaubat, kita solat sunat taubat, kita bertaubat, kita janji dengan Allah, kita menangis doa, minta ampun dengan Allah, yang kita takkan buat lagi dah benda tu. Kita betul-betul bertaubat dengan Allah, minta ampun dengan Allah, barulah Allah terima.
Barulah Allah terima. Kalau tak, Allah takkan terima amalan kita kalau kita ni syirik kepada Allah, iaitu kita mempercayai benda lain selain Allah. Kita menduakan Allah. Ibarat kata kita curang dengan Allah. Menduakan syirik, kita curang dengan Allah. Kamu sekali orang curang kamu rasa marah tak? Mesti dia marah. Allah pun marah kalau orang curang dengan dia. Kan? Jadi kita ni kena setia dengan Allah. Setia dengan Allah. Allah ni satu-satunya Tuhan kita. Tak ada Tuhan lain dah selain Allah ni. Hak lain tu semua bohong belaka. Hak betul-betul Tuhan ialah Allah. Boleh faham? Sekarang ni ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa soalan nak tanya? Jangan malu, jangan segan, tanya je. Sebab ustaz buka ruang. Tak ada Kalau tak faham, tak tanya apa, tanya je, ustaz tak marah lah. Yang penting kamu boleh faham. Jangan kamu masuk kelas kamu tak dapat apa. Ustaz harap kamu masuk kelas, kamu dapat ilmu baru. Jangan kata masuk tak dapat apa. Semua faham? Faham. Okay. Kalau masa nak timbang pahala dengan dosa tu kalau sama jadi apa lah Ustaz? Apa dia? Masa kita nak timbang pahala dengan dosa nanti kan? Kalau sama macam mana? Kalau sama, okey baik, masih. Nak imuh siapa? Firah. Aman. Amar. Okey. Baik, masih ada. Okey, kalau pahala sama. Okey, pahala sama. Allah akan kira balik semua kebaikan-kebaikan kecil kita. Allah akan ulang kira balik kebaikan-kebaikan kecil kita nak buat. Sekali tak bagi ah. Tak bagi ah. Baru 20 minit kelas. Okey, baik. Jadi macam Amal tanya tadi. Okey. Dalam surah yang kita dah hafal, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surah wa akhrajatil ardu athqa. Allah itu fa amma faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Okey, dan ayat yang ke-7 dan ke-8 tu Allah kata apa? Siapa yang buat baik walaupun sekecil-kecil kebaikan. Contoh, kebaikan tu besar kumannya. Contoh, kebaikan besar kuman, Allah tetap akan kira. Kebaikan kecil tu Allah tetap akan kira. Dan siapa yang buat jahat walaupun sebesar-besar kuman, Allah kira juga. Penentu kebaikan kecil dengan kejahatan tu lah yang akan jadi penentu kita sama ada masuk syurga atau masuk neraka. Sebab tu kita jangan pandang rendah satu amalan kebaikan tu. Kadang-kadang kita duduk dalam kelas kan. Duduk dalam kelas tengok ada cemisan kertas. Cemisan kertas koyokan duduk dalam kelas. Pada kertas tu kecil ya, orang tak pasal pun, tapi kamu nampak, kamu ambil, kamu masuk dalam tong sampah. Tetap dikira sebagai pahala. Tetap dikira sebagai pahala. Contoh, kamu jumpa duit sekupang. Duit sekupang sampai heran dia tak? Kamu tak heran Kamu jumpa duit sekupang, kamu ambil duit sekupang tu, kamu masuk dalam tabung masjid. Contoh, kamu ambil sekupang tu, kamu tak ambil kat kamu ambil masuk tabung masjid. Dikira sebagai kebaikan, pahala. Benda tu kecil tapi Allah tetap akan kira sebagai pahala. Jadi, kita ni, walaupun benda tu kecil, jangan kita anggap, alah, sekupang je pun, alah, kertas kecil je pun. Jangan kita pandang rendah. Takut-takut benda itulah yang akan menjadi penentu kita untuk masuk syurga ataupun neraka. Boleh faham no? Amar? Jadi, kena banyak-banyaklah membuat kebaikan. Kadang-kadang kita jangan anggap kita kacau kawan. Contoh kawan yang tulis. Kawan yang tulis, kita kacau dia. Kita tampak bala dia. Benda biasa pun, kacau tampak bala. Benda jahat ke baik tu? Benda jahat. Walaupun kecil je kita buat tu, Allah kira sebagai dosa. Jangan main-main. Jangan buat-buat main. Sebab perkara-perkara kecil ni lah yang akan jadi penentu kita. Bila tengok-tengok, amalan kita ni sama banyak. Dosa pun banyak, pahala pun banyak, sama banyak. Tapi Allah akan kira balik semua kebaikan-kebaikan kita yang walaupun sebesar kuman. Dan Allah akan kira juga kejahatan-kejahatan yang kita buat walaupun sebesar kuman. Okay, faham? Lagi ada apa tanya? Okay, bagi yang mau masuk, buka muka surat 14. Sekarang buka surat 14 dah. Okay, faham semua? Alhamdulillah. Okay, kita akan sambung lagi. Okay, faham, tak ada soalan. Okay, baik.
Muka surat 14. Okey, perenggan yang terakhir sebelum masuk pengajaran hadis. Tadi perenggan tadi Afal baca. Sekarang ni Ustaz nak lelaki lah baca. Tadi perempuan baca dah. Ya, Ustaz nak siapa baca? Amar baca, Amar boleh baca Amar. Muka surat 14, yang tu sembahyang yang sempurna dapat Sembahyang yang sempurna. Tiada sempurna akan Dah. Kat situ bawah dia, perenggan bawah dia. Sembahyang yang sempurna dapat memberi sembahyang. Muka surat 14. Muka surat 14, perenggan bawah dia tu. Baris yang ketiga. Sembahyang yang sempurna dapat memberi ketenangan kepada pelakunya. Dengan sembahyang juga akan membawa rahmat, memurahkan rezeki dan menolak bala bencana yang akan berlaku. Orang yang sembahyang akan dikenali di akhirat dengan wajahnya yang bercahaya dan akan dapat menikmati syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal abadi. Okey, masih Amar. Okey, baik. Apakah kesan-kesan apabila kita solat? Di sini dia lebih nak cerita dekat kita tentang kesan akibat bila kita menunaikan solat. Yang pertama iaitu solat yang sempurna dapat memberikan ketenangan kepada diri kita. Okey. Kita bila mana kita manusia ni secara fitrah dah, secara asalnya manusia ni diri kita sangat memerlukan Tuhan. Okey, diri kita ni. Manusia ni dia sangat memerlukan Tuhan. Dia memerlukan sesuatu benda untuk dia berpaut, untuk dia berpegang. Kita ni ibarat kita ni tengah lemah dalam sungai. Kita ni tengah hanyut dalam sungai. Kita memerlukan satu dahan yang tempat untuk kita berpegang daripada kita lemas dan hanyut dalam sungai. Itu sifat manusia dia. Sifat manusia kita ibarat itu. Diri kita ni sangat memerlukan panduan. Kita ni lahir-lahir kita tak tahu apa. Ada tak lahir-lahir bayi-bayi tu terus pandai? Ada tak? Tak ada. Ada tak lahir-lahir terus boleh cakap? Tak ada. Ada tak lahir-lahir terus boleh jalan terus? Tak ada. Kita perlukan orang yang memberi panduan kepada kita. Sama juga dalam kehidupan kita memerlukan panduan. Benda yang memandu kita apa dia? Solat lah. Sebab solat dalam Al-Quran kata dah, solat ni innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kita daripada melakukan perkara buruk ataupun perkara mungkar. Jadi kalau kita contoh kita kata ustaz saya tak tahu ustaz kan ngaji malah kerja nak main je ustaz Dia tanya kamu solat tak? Tak ustaz kalau kamu nak elokkan diri kamu daripada buat benda yang tak berfaedah, kamu nak elokkan diri kamu daripada melakukan perkara yang tak baik, kamu kena solat. Kamu kena solat. Sebab solat tu Allah kata dalam Al-Quran, solat itu mencegah kita, menahan kita, menghalang kita daripada melakukan perkara yang tak baik. Kalau kita tak mau buat benda yang tak baik, kita kena solat. Tapi ustaz, saya semayang dah ustaz, saya solat dah ustaz, tapi tetap dah buat benda tak baik juga. Maka kemungkinan solat kamu itu tidak apa? Solat kamu itu tidak sempurna. Mungkin kamu ambil wuduk tak sempurna, solat kamu tak sah. Mungkin sebab itu juga menjadi penyebab kamu buat benda yang tak baik walaupun kamu solat. Syarat dia kalau nak elok kita daripada melakukan benda yang tak elok, benda yang berdosa, benda yang jahat, kita tak mau buat tapi tetap nak buat juga. Kan diri kita tak kuat. Sebab kita manusia ni, kita ni tak kuat nak lawan hawa nafsu. Dah lah hawa nafsu ni suruh dah buat benda tak baik. Syaitan pula duk hasut, dia bisik suruh buat benda tak baik.
Apa dia penguat kita? Penguat kita solat lah. Solat tu penguat kita yang menahan diri kita ni daripada melakukan perkara yang tak baik. Tapi kalau solat dah tapi tetap buat benda tak baik juga, pasal apa? Kemungkinan solat kamu itu tidak sempurna. Jadi nak solat, kena solat betul-betul ya. Ambil wuduk dengan elok. Macam Ustaz Rayak kan, ambil wuduk bagi elok. Ni ambil wuduk pun basuh tak kena semua. Ustaz kata dah basuh bagi lebih, kamu kata lebih. Kena tak habis pun tak. Kan? Kena habis pun tak. Orang kata basuh tangan hingga siku, kamu basuh tangan hingga ke lengan dia, siku tak kena pun. Itu antara penyebab kemungkinan solat kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan kita masih lagi tidak dapat lari daripada melakukan kesalahan ataupun dosa. Jangan main-main. Solat ni benda yang sangat besar. Kalau kita selesai dengan solat, kita jaga solat elok-elok, insya-Allah Allah akan jaga kita. Kan? Kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah, kita jaga solat kita, Allah akan jaga kita. Ya, Allah akan jaga kita. Kadang-kadang kita ni rasa kita rasa jauh dengan Allah tu, rasa tak tenang. Bila kita rasa tak tenang, solatlah kita. Contoh hati rasa tak tenang, rasa serabut perut, rasa sedih, kena solat. Baru hati kita tenang. Sebab apa? Sebab bila kita solat, kita akan dekat dengan Allah. Di situlah Allah akan bagi apa? Allah akan bagi ketenangan hati untuk kita. Sebab apa? Sebab kita dekat dengan Allah. Sebab kita dekat dengan Allah. Bila kita dekat dengan Allah, maka Allah akan jaga kita. Bila kita jaga hubungan Allah, Allah akan jaga kita. Baik, lagi apa lagi? Lagi dengan sembahyang juga dapat membawa rahmat. Okay, bila kita dah solat dah, kita menjaga hubungan dengan Allah, maka Allah pun akan mengasihi kita. Allah akan sayang dengan kita. Kita ni, kita solat bukan sebab kita nak masuk syurga. Ingatlah, kita solat, kita sembahyang, kita beribadah, kita berpuasa, kita bayar zakat, kita solat, lagi kita taat mak ayah. Semua kebaikan kita buat tu akan mengundang kasih sayang daripada Allah. Bila Allah sayang dekat kita, di situlah akan menjadi penyebab kita untuk masuk dalam syurga. Kita masuk syurga bukan sebab solat kita. Kita masuk syurga bukan sebab amal ibadah kita. Kita masuk syurga bukan sebab pahala kita. Pahala kita ni tak berguna sangat pun. No? Amal kebaikan kita ni tak terang mana pun. Pahala kita ni tak banyak terang mana pun. Tapi kita nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga. Nak ikut dosa kita ni lagi banyak. No? Dosa kita lagi banyak. Tak layak nak masuk syurga. Tapi atas kasih sayang daripada Allah, mudah-mudahan kita masuk syurga. Tak ada seorang manusia pun yang dapat masuk syurga disebabkan amal ibadah dia. No? Tak ada siapa pun manusia yang dapat masuk syurga dengan amal ibadah dia. Habis tu Ustaz, orang masuk syurga sebab apa Ustaz? Manusia masuk syurga disebabkan kasih sayang daripada Allah. Bila dia solat, Allah sayang dia. Bila dia buat baik, Allah sayang dia. Bila dia baca Quran, Allah sayang dia. Bila dia taat mak ayah dia, Allah sayang dia. Disebabkan kebaikan-kebaikan dia buat tu, disebabkan ibadah yang dia buat tu, Allah sayang dekat dia. Disebabkan Allah sayang itulah akan memberi lesen ataupun memberi tiket masuk dia masuk dalam syurga. Ya Afa, ada soalan tanya kau angkat tangan tu? Tak, tersilap angkat. Tersilap angkat, okey. Jangan angkat tangan. Kalau tak ada apa tanya, jangan angkat tangan. Okey, jadi semua makhluk, semua manusia ni masuk syurga disebabkan kasih sayang daripada Allah. Disebabkan rahmat daripada Allah. Bukan disebabkan amalan kita. Kalau nak ikut amalan pahala kita, tak banyak terang mana. Tapi dosa yang banyak. Tapi disebabkan kasih sayang daripada Allah, mudah-mudahan kita dapat masuk syurga. Amin. Okey. Jadi kita lagi orang yang solat akan dikenali di hari akhirat. Orang yang solat ni hari akhirat ni dia akan terkenal, akan famous. Tak gaduh nak buat Instagram, tak gaduh nak buat Facebook untuk terkenal. Tak payah nak buat TikTok untuk terkenal, tak payah. Kan, tak payah tunggu follower banyak, tak payah. Solat je. Insya-Allah bila kita solat dekat hari akhirat nanti kita terkenal. Kita terkenal sebab apa? Sebab wajah kita
berseri-seri. Wajah kita bercahaya. Takkan lebih segak daripada Korea. Kan? Lebih segak daripada Korea. Lebih segak daripada hero-hero Melayu. Lebih segak daripada hero Hindustan. Lebih segak lagi. Syarat apa? Kena solat. Nak rupa kita bercahaya, nak rupa kita segak, kena solat. Kan? Kita kat dunia kita nampak Korea, segaknya Korea, putih melepak, handsome. Kan? Putih, lawa. Tapi sayangnya depa ni bukan Islam. Depa bukan Islam. Depa tak solat, depa mendedahkan aurat. Kat mana tempat depa? Rugi Ustaz lah. Rugi. Rugi. Kita Melayu ni kulit gelap. Kulit gelap muka tak dunia muka tak handsome, tapi disebabkan kita solat, kita ni Islam, dekat akhirat ni muka kita bercahaya. Muka kita bercahaya. Akan jadi segak lagi. Lebih segak daripada Korea dan sebagainya. Yang penting kena solat. Okey. Baik, itu kelebihan dah bila kita solat. Oh, istilahnya yang mana yang baru masuk ni jangan risau sebab kelas kita ni Ustaz rakam. Ustaz rakam. Bagi yang terlepas lagi, Ustaz akan kongsikan rakaman kelas kita ni dalam grup. Boleh tengok balik lah. Boleh tengok balik. Ustaz, bateri nak habis Ustaz. Tinggal 3% lah. Cas dah sampai. Okey. Tak apa, cas dah sampai bawah. Kita tak buka kamera tak apa. Okey. Kita tengok pengajaran hadis. Yang pertama, siapa nak baca? Pengajaran hadis buat baca. Kan Ustaz baca tu ya. Ustaz baca tu ya. Ada 3 kan. Okey. Yang pertama, pengajaran hadis, ibu bapa bertanggungjawab mendidik anak-anak mengerjakan solat sejak kecil lagi. Okey. Okey. Jadi, tugas ibu bapa ni, kalau mak jangan mendengar, tak apa, tuan dengar kali lah. Ustaz pun, walaupun Ustaz tak ada anak lagi, insyaAllah mudah-mudahan nanti kita semua akan ada anak. Ustaz berkata insyaAllah mudah-mudahan akan ada anak nanti lepas kahwin. Okey, jadi, iaitu pertama kali, kita ibu bapa, kamu sendiri lah. Ibu bapa ni bertanggungjawab mendidik anak-anak untuk suruh solat. Nabi mengajar kita supaya menyuruh anak-anak ni solat start umur 7 tahun. Maknanya bila masuk darjah 1, mak ayah kena suruh anak solat. Mak ayah ni kena suruh anak solat start umur apa? Start umur 7 tahun. 7 tahun tu kena suruh solat dah. Kena ajak solat. Kena suruh. Kalau tak erti kena ajak. Kena ajak. Lepas tu bila naik umur 10 tahun. Sekarang ni kamu tahun berapa? 10 tahun lah. Sekarang ni kamu 10 tahun. Dah tahun 4 dah. Nabi kita bila umur 10 tahun, kalau tak solat, kena hukui. Kena rotan. Kena hukui kalau tak solat. Lepas tu kena pisah tidur tempat dengan mak ayah. Tak boleh tidur dengan mak ayah dah. Kena tidur bilik asing. Bila umur 10 tahun, bila kalau tak solat, kena hukui, kena rotan. Lepas tu tak boleh tidur dengan mak ayah dah, besar dah, 10 tahun dah. Tak payah takut hantu dah, takut hantu dan sebagainya. Tak ada lah. Jangan takut sebab apa? Memang Nabi ajak macam tu. 10 tahun memang kena tidur asing, tak boleh tidur dengan mak ayah dah, besar dah. Lepas tu kalau tak solat kena rotan. Kena rotan. Ustaz dulu kena macam tu dengan ayah Ustaz. Ustaz dulu kena macam tu dengan ayah Ustaz. Umur 7 tahun, ayah Ustaz suruh mayang dah. Lepas tu Ustaz pun start main Jumaat dah. Main Jumaat pula kena duduk sebelah ayah dah. Ayah Ustaz takkan bagi duduk dengan kawan. Kalau duduk dengan kawan lagi dia sembang dalam masjid. Ustaz kena duduk sebelah ayah Ustaz. Kalau Ustaz main, kena. Kalau main, kena dengan ayah Ustaz. Lepas tu bila naik 10 tahun, ayah Ustaz sentiasa tanya, mayang lagi. Walaupun Ustaz dah mayang dah. Ustaz semayang depan ayah Ustaz solat depan ayah Ustaz. Lagi duduk dalam setengah jam tu, ayah Ustaz tanya, semayang lagi. Walaupun Ustaz dah semayang depan ayah Ustaz. Punya waktu ayah Ustaz tekan pasal semayang. Walaupun dah semayang, tetap kena tanya. Kamu menanti macam tu lah. Walaupun tahu dah anak kamu solat, kena tanya. Solat lagi. Barulah
Solat tu lekat kamu. Sampai kita solat kita lekat ni, ustaz sampai dulu tahap dulu. Kalau ustaz tertidur, contoh ustaz tertidur. Lepas tu ustaz tak sembahyang ni. Contoh waktu zuhur, ustaz tertidur. Tak sembahyang ni. Lepas tu ustaz kira tidur, ustaz akan mimpi buruk. Ustaz akan mimpi buruk sebab apa? Sebab tak sembahyang ni. Bila mimpi buruk, ustaz akan bangun lah. Bangun. Ingat pasal apa mimpi buruk ni? Oh, ingat tak sembahyang ni. Bila sembahyang, baru lega. Pernah sekali ustaz dekat Mesir dulu. Satu malam tu ustaz naik nak tidur lah, nak tidur. Dalam pukul 10 lah. Pukul 10 lebih ustaz nak tidur, ustaz ngantuk. Tapi dalam ngantuk-ngantuk tu nak tidur, tak boleh tidur. Pasal apa ni? Sampai pukul 2 pagi tak boleh tidur ni. Ustaz heran. Daripada pukul 10, bayangkan pukul 10 ustaz nak tidur. Sampai pukul 2 ustaz tak boleh tidur. Ingat pasal apa tak boleh tidur ni. Tak ingat pasal apa ni. Tu ingat balik. Oh, rupanya tak sembahyang isyak lagi, lupa. Tak teringat kata tak sembahyang isyak. Ustaz ingat sembahyang dah. Rupanya tak sembahyang isyak lagi. Bila ustaz bangun sembahyang isyak, barulah boleh tidur. Kamu kena tahapnya tu. Kamu kena sembahyang sungguh. Sembahyang sampai tahap kalau kamu tak sembahyang, kamu rasa tak senang. Rasa tak selesai dengan kamu punya tugasan kamu. Kena macam tu lah. Kena macam tu. Kena jaga semua sembahyang ni. Yang kedua, solat fardu tidak boleh ditinggalkan selagi masih sempurna akal dia. Antara syarat nak solat ni kena sempurna akal. Kanak-kanak yang tak erti pun lagi tak boleh solat. Contoh macam tu adik Afal. Adik tu Afal. Contoh adik Afal. Adik Afal dia tak tahu apa lagi. Anak-anak Afal dia tak tahu apa lagi. Dia tak sempurna lagi akal dia. Dia tak tahu apa lagi. Dia tak apa, dia tak solat pun. Lagi pun orang gila. Orang gila pun tak apa, tak solat pun. Tapi kalau macam kamu, macam ustaz ni, masih sihat elok, akal pun sempurna elok. Tak gila, bolehlah kamu solat. Boleh kena solat. Mau tak mau kena solat. Kalau tak solat, berdosa. Boleh faham? Okey. Yang ketiga, kewajipan solat difardukan ke atas umat Nabi Muhammad SAW. Tanda pengabdian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni mau tak mau kena solat. Sebagai apa? Sebagai tanda kita ni menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab solat 5 waktu ni hanya difardukan kepada umat Nabi Muhammad. Solat ni Nabi Muhammad ambil sendiri kat Allah, jumpa sendiri Allah untuk menerima fardu solat ni. Nabi Muhammad terima sendiri depan Allah. Allah bagi sendiri suruh Nabi Muhammad ni solat dan umat Nabi Muhammad supaya solat. Bukan bagi perintah solat ni melalui apa? Melalui malaikat Jibril tak, tapi Allah bagi sendiri depan. Allah panggil Nabi Muhammad jumpa terus. Allah panggil Nabi Muhammad jumpa depan. Nabi Muhammad tengok Allah secara berdepan. Allah bagi perintah solat. Nampak betapa besarnya ibadah solat ni. Sebab Allah bagi depan. Quran pun turun dekat Nabi pun melalui perantaraan malaikat Jibril. Tapi solat tak. Solat Nabi Muhammad ambil sendiri dekat Allah. Contoh Amir ustaz nak bagi tugasan dia. Ustaz bagi buku nah Amir. Kamu ambil buku ni, kamu balik baca. Ustaz bagi terus kat dia. Agak-agak Amir akan buat tak? Sebab ustaz bagi terus direct kat dia ni. Kalau dia tak buat, silap banyak hari kena. Okay. Ustaz bagi terus kat dia ni. Amir, kamu ambil buku ni, balik baca. Tak baca, siap kamu. Itu lah. Tapi kalau ustaz kata, okay, Damia ambil buku ni, tak pergi tolong bagi kat Amir tak nak. Bagi kat Amir buat kerja ni. Agak-agak Amir dia akan buat tak? Dia akan buat sungguh-sungguh tak? Tak buat sungguh-sungguh sebab apa? Sebab ustaz tak suruh dia terus. Ustaz bagi kat orang lain, suruh habang kat dia. Damia suruh pun, dia ingat Damia suruh. Damia suruh pun tak buat apa. Kan, Damia suruh kawan kelas pun, Damia suruh pun tak buat apa. Tapi kalau ustaz sendiri pergi abang Amir, buat kerja ni. Tak buat silap kamu. Tak buat, gila, tak kena. Jadi mau dia kena buat. Macam tu solat. Allah bagi sendiri dekat Nabi Muhammad ni. Bukan suruh malaikat Jibril habang tak. Allah panggil sendiri Nabi Muhammad jumpa, bagi terus kat Nabi Muhammad. Itulah betapa besarnya ibadah solat ni. Benda yang paling besar sekali. Allah bagi dekat Nabi Muhammad dan umat dia apa dah? Solat. Yang kedua apa dah? Yang kedua Quran. Yang paling besar sekali Allah bagi solat. Yang kedua Quran. Banyak lagi lah benda-benda yang Allah bagi. Contohnya puasa, zakat dan sebagainya tu. Tapi yang paling besar ialah
ialah solat. Solat ni merupakan ibadah yang paling besar sekali. Tengok. Betapa banyak paling tu. Ibadah yang paling agung sekali. Memang kena buat. Solat ni dia tak ada maaf pun, memang kena buat. Sakit ke apa kena buat. Kecuali macam Ustaz kata tadilah, kecuali kalau perempuan dalam keadaan haid, dia datang bulan, dalam keadaan tidak suci, dia memang tak boleh solat. Memang Allah tak bagi solat. Sebab dalam keadaan tidak suci. Sebab syarat nak solat ni kena suci. Syarat nak solat kena suci tubuh badan, suci tempat solat, suci pakaian, semua kena suci. Kalau dekat diri kita ni ada benda yang tak suci, maka tak boleh solat. Perempuan tu bila dia datang haid akan keluar darah. Darah tu benda yang tak suci. Bila benda tak suci tu, benda tak suci ada dekat diri dia, dia tak boleh nak solat. Boleh faham? Ada dapat tanya? Boleh. Okey, boleh nah? Okey. Ustaz rasa setakat ni dulu kelas kita. Ustaz takkan masuk tajuk baru. Sebab Ustaz ada guru besar tunggu Ustaz nak tunggu ada syarat sikit. Ada punjangan sikit. Jadi setakat ni sajalah kelas kita no. Lebih kurang dalam 41 minit kelas kita. Jadi yang masuk lewat tu jangan risau. InsyaAllah lagi Ustaz akan hantar kamu rakaman kelas ni no. Ustaz akan hantar kamu rakaman kelas ni. Okey, jadi Ustaz ucapkan terima kasih dan tahniah kepada kamu yang masuk kelas. Mudah-mudahan kamu dapat memahami apa yang disampaikan. Allah dapat memberi kamu kefahaman. Mudah-mudahan Allah memberi kamu kefahaman, mendapat ilmu yang baik. Supaya ilmu yang kamu dapat ni kamu gunakan dalam hidup kamu, gunakan dalam hidup kamu. Jangan setakat kamu dengar tapi kamu tak buat. Bila dia dengar kata kena solat. Jangan Ustaz kata kena solat tapi tak sembahyang pun. Subuh tak sembahyang. Subuh tak solat. Zuhur tak solat. Maghrib tak solat. Tak boleh. Kena solat. Ilmu yang kita dapat ni kita kena buat, kena amalkan. Jangan kita dengar saja tapi tak buat. Rugi. Okey. Jadi sekadar itu Ustaz, segala perkara yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kurang itu, yang lemah itu daripada diri Ustaz sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.